Malaysia, Wabi? Terima kasih Ismail. Sebenarnya saya percaya budaya rasuah ni telah menular sehingga orang dah panggil kanser yang amat parah sekali dalam Malaysia ni. Dalam kerajaan maupun semua tahap daripada bawah sampai atas kita boleh dengar. Kita lah negara 1MDB telah membuka mata negara kita sebagai negara yang sangat besar rasuahnya. Dan bukan itu setakat itu sahaja. Itu adalah lebih kepada pimpinan ke atas. Hari ini kita nak lakukan setiap tempat yang kita nampak. Rakyat biasa akan kata, setiap penjawat awam, di situ anda pergi, mana-mana bahagian, mana-mana jabatan, perlu guna duit kopi untuk menyelesaikan perkara. Ini yang menyebabkan rakyat secara amnya, seolah-olah mereka menghalalkan. Mereka kata, okey, janji kerja jalan. Tapi apa yang berlaku saya nampak kali-kali ini, kita nampak khususnya banjir berlaku, ada nyawa yang melayang. Memang kita tak nafikan, ada taifun besar, ada bencana alam memang besar. Tapi namun begitu, adakah perancangan-perancangan sejak pembangunan itu dari awal sehingga hari ini, tanah yang dirancang dan juga tanah yang sebelah-sebelah mana-mana tempat, adakah daripada perancangan daripada PBT itu sendiri, JPS, JKR, kita ada terlalu banyak agensi-agensi teknikal. Adakah mereka ini sedar atau terlibat bersama? Adakah tidak langsung, tidak ada mana-mana yang mana unsur-unsur yang menyebabkan perkara hari ini berlaku? So inilah suara yang menyebabkan ramai di luar sana tidak puas hati. Itu adalah satu isu saja kita nampak. Tapi bagaimana isu-isu yang lain daripada pendidikan itu sendiri? Adakah kualiti pendidikan kita itu juga terlibat bersama? Adakah kita tengok hari ini bagaimana kesihatan kita? Sebab masih lagi kita begitu risau dengan keadaan kalau kita tak wujudkan orang yang berkualiti atau integriti yang tinggi, bagaimana kita nak serahkan badan kita untuk dirawat oleh perkara-perkara begini. Memang ini berlaku dekat semua tahap dan inilah kerisauan rakyat hari ini, supaya kita perlukan satu budaya komuniti yang menjunjung integriti yang jelas. Yang budaya ini bukan berasaskan kepada agama maupun kaum. Kita kena faham. Inilah budaya yang nakkan oleh semua pihak. Semua masyarakat, mereka nakkan integriti, keterbukaan dan bertanggungjawab. Tapi YB, disebabkan oleh keterbukaan ataupun apa yang disuarakan oleh YB Gadang Patirau, untuk kita bercerita tentang, apabila dikorelasikan semula tentang tajuk kita SPRM integriti yang hilang, kita ingin mencari balik, mengorek balik di manakah hilangnya integriti itu. Dalam perihal SPRM yang diharapkan menjadi institusi untuk memerangi rasuah, terpalit, juga turut terpalit. Mungkin dakwaan setengah pihak, dakwaan di media sosial tentang isu salah guna kuasa dan sebagainya. Dalam perihal SPRM ini sendiri sebagai sebuah institusi, tidakkah apabila berlakunya dakwaan terhadap SPRM ia wajar disiasat oleh sebuah badan yang bebas? Terima kasih saudara Ismail sekali lagi. Saya percaya ramai itu adalah, anda telah bagi pun jawapan. Memang apabila institusi itu sendiri yang mana badan berkuasa itu, yang mana takkan anda yang telah dituduh, dan tuduhan itu bukan tak berasas, seperti kita pernah dengar wang yang hilang. Kita pernah dengar ada yang dilarikan diri daripada tempat itu. Ada pula kita dengar berlaku kematian tahanan daripada SPM pun. Kita pernah dengar ada juga wang tak tahu dari mana datang. Ada juga dia kata wang tak tahu daripada mana melayang datang masuk. So ada pula yang kata dengar share yang begitu tinggi, mana kita tahu akta-akta yang sedia ada bagaimana. Tapi yang paling penting adalah apabila tuduhan-tuduhan yang begini, yang mana ada berasas daripada mata orang awam pun, sepatutnya kita ada sesuatu badan yang bebas untuk menyiasat dan juga datang dengan kertas putih apakah keputusannya tersebut dan bagaimana pendakwaannya ataupun adakah ia perlu dakwa atau tidak. So perkara ini saya percaya ramai akademik dan juga aktivis telah pun menyuarakan, antaranya Puan Cynthia sedih-sedih telah mengeluarkan kenyataan tersebut sama. Tapi di sini saya nak menjuruskan kepada tadi isu-isu yang dibangkitkan oleh Dr. Muhammad dan juga Cynthia. Apabila mengkaitkan perkara ini dengan political willpower.
Ya. apabila barang bebas dinyatakan. Perlu saya kembalikan apabila 2018 pertama kali dalam sejarah Malaysia kerajaan di Putrajaya telah berubah tangan. Ya. Tapi namun begitu tak sampai 2 tahun sebahagian kabinet yang bersama dengan mereka telah menjadi katak dan akhirnya Sheraton move menyebabkan perpecahan ataupun menjatuhkan kerajaan yang sedia ada. Ya. So maka kita nampak memang politik will yang telah selama ini yang telah disuarakan dan juga yang nyatakan khasnya oleh PH. Saya bukan baik partisipan apa tu tidak, tapi itulah perubahan-perubahan yang cuba bawa. Ada yang kata manifesto bukan Bible. Ada pula kementerian-kementerian yang khasnya yang penting seperti KDN maupun seperti Kementerian Ekonomi dan juga banyak juga kementerian-kementerian yang pegang oleh orang-orang yang penting telah menjatuhkan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat pada G14. Dan kerajaan tersebut telah menyatakan kamilah kerajaan atas berasaskan kepada satu kaum dan satu agama pada ketika itu. Mereka gunakan again R&R sebagai asas untuk mempertahankan. Rakyat tak marah. Itu sebab kata DKP okey. Tak begitu ramai sebab mereka pandai mengalihkan pandangan. Dan kita nampak memang setiap orang apabila jadi kata mesti ada di sebalik tirai berlaku sesuatu rundingan maupun jawatan, maupun kewangan, maupun dari segi interest must be there. But kita tak pernah dengar pun kes-kes begini. Ada pula kita dengar bekas menteri yang telah pernah tuduh apabila mereka tukar parti saja tak ada di-charge. Kita dengar perkara ini. Kita tak tahu apa kesudahannya. Ada juga kita dengar perkara-perkara yang telah dinyatakan laporan seperti di Sabah ditawarkan berjutaan ringgit. Tak ada kes file pun buka. Tak ada siasatan pun berlaku. Ada juga kes-kes yang telah difailkan sampai puluhan kes kepada sesuatu individu kes telah ditarik balik. Kita dengar perkara-perkara ini. Ini adalah disebabkan saya nampak SPRM itu sendiri adakah mereka telus. Okay. That's why when we say SPRM itu bagi saya sebab meresap kanser ini bukan daripada bawah saja, daripada atas sampai bawah. Sebab bagi saya, kalau kita buat satu lagi agensi baru maupun agensi yang lagi satu ataupun lagi satu birokratik, semua ini akan jadi dipenuhi oleh orang yang tak ada bermaruah, tak ada integriti, tak ada tanggungjawab. Sebab apa? Mereka lantikan ini semua berlaku sebab kerajaan yang telah dipilih hari ini pun seperti mana kita tahu lepas Sheraton move ada satu kerajaan telah dipilih dan kementerian kerajaan itu pun telah dijatuhkan oleh komponen mereka sendiri. Dan hari ini ada pula kerajaan yang baru dengan pimpinan yang baru yang nama kita tak tahu, tak ada orang yang berani kata ini kerajaan mana parti pun tak ada orang berani kata. Tapi mereka lah yang akan melantik siapa pengarah kepada agensi-agensi yang kita katakan. Mereka lah yang akan menentukan birokratik yang perlu disuarakan hari ini. Macam tadi Puan Cynthia kata, kita perlu ada parlimen, liaison committee, whatever, kita perlu bersuara. Tapi apabila kita letak suara-suara ni, yang kita nak idea-idea baik ini, kepada orang yang memegang kuasa, orang yang melantik mereka, pelantikan mereka, itu daripada luar kita nampak semua cantik. Tapi daripada dalaman apabila kita telah memberi, bila seperti mana kalau keris Taming Sari, kalau tangan di orang salah, tak boleh buat apa-apa. Okey, cumanya YB, memang benar PH menjanjikan untuk memerangi rasuah dan membantas rasuah sewaktu manifesto sebelum PRU. Namun selepas PH mendapat mandat rakyat dan juga kerajaan itu, ada juga yang berkata keadaannya tidak menjadi lebih baik, malah dalam certain situation ataupun setengah-setengah situasi keadaannya menjadi lebih buruk dan juga menjadi lebih berkecamuk. Apakah YB setuju dengan dakwaan-dakwaan seperti ini? Saya percaya sebab memang perkara yang kita nampak dalam kerajaan 22 bulan tersebut tu, kita nampak terlalu banyak perkara-perkara demonstrasi yang berkaitan tentang ISET. Kita tahu perkara-perkara yang mana international kita ada dengar orang kita nak convention against diskriminasi pun sudah jadi satu isu. Kita boleh dengar juga isu-isu yang perkauman dan juga keagamaan yang begitu tinggi telah mengalihkan perhatian kerajaan yang mana mereka cuba cari simpanan yang lebih besar. Mereka cuba membayar keutangan yang mana yang sangat akan menyebabkan ekonomi kita akan merudum kejap bawah.
So mereka telah fokus perkara ini. Tapi namun begitu ada kementerian-kementerian ataupun ada pula golongan daripada tirai nak bantu rakyat, nak memulihkan ekonomi, nak buat reformasi dalam kerajaan. Tapi ada pula yang tunggu masa untuk menjatuhkan saudara yang sendiri dipilih. Tikaman daripada belakang sudah tersedia. Mereka dah asah pisau mereka dengan begitu rapi. Dan mereka susun segala-galanya. Bukan ini berlaku tiba-tiba hari ini dan esok berlaku. Tak ada. Daripada hari pertama kita sudah tahu mereka tidak ada niat untuk menyerahkan kerajaan yang pimpinan yang telah dipilih oleh rakyat tersebut akan diserahkan seperti mana kerusi Perdana Menteri akan diserahkan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kita sudah tahu hari ini. Memang tidak ada niat langsung. Okey, itulah realiti politik. YB meminta sedikit dalam masa yang ringkas dan juga kesimpulan yang ringkas, harapan YB untuk melihat institusi-institusi penguat kuasa ini perlu untuk mungkin dijenamakan semula, dilihat semula, malah perlu diberikan perhatian semula supaya kita dapat melihat peranan institusi ini sebagai perkara dan juga peranan yang paling asas dalam kita membantras rasuah habis-habisan. Terima kasih Saudara Ismail. Saya tadi tertarik dengan Puan Cynthia dan juga doktor yang mana kita nampak mereka telah menyatakan kesimpulannya kita perlu ada satu Parliament Liaison Committee ataupun perkara ini yang kita nak buat ini benar-benar bebas. SPRM ini yang mana letak di bawah Parlimen. Saya percaya, saya setuju dengan mereka, pandangan mereka. Sebab kita perlu akur seperti ini bukan perlu macam tadi kalau doktor kata bukan ini setakat di mana level of traffic police ataupun mana. Kita nampak hari ini ia telah mengundang kepada keadaan negara kita telah ke arah sangat parah. Okey. Kalau perkara ini tidak dibantras sekarang, mungkin rakyat kita seperti mana dalam mana ramai yang khawatir, mungkin negara kita akan kehilangan ekonomi dan all the investors akan lari dan kita pula akan perlu ekspor pekerja kita termasuk rakyat Malaysia mungkin jadi amak di Indonesia pula. Sebab negara-negara di Indonesia sekarang pimpinan Jokowi kita faham jauh lebih baik dan jauh keadaannya yang mana mereka telah membawa negara ke tahap yang mana sangat dibanggakan oleh rakyat mereka. Memang kita kena akut. Dan negara Vietnam seperti mana kita nampak hari ini taraf indeks mereka pembangunan dan investment mereka ternampak jauh maju. Dan perkara ini akan menyebabkan negara kita dalam sekarang kita selubing dengan political instability just because of the corruption. Okay. I want to insist this one. Kita punya political instability because of the corruption. Because kita nak charge orang-orang yang salah-salah ni dan pula kita nampak kata-kata yang terbang ataupun kata-kata yang lompat. Dah terbang kata sebab jauh boleh terbang. Itu sebab saya kata tak lompat lagi, itu kata terbang. Kata pokok tu. Kata pokok tu. So maka saya percaya kalau kita tak dibantras corruption ni, biar corruption benar-benar tiada lagi hanya suara macam tadi saudara Ismail kata, mulut kata tak nak tapi tangan nak. Ini perkara ini saya rasa budaya ni perlu dibudayakan kepada masyarakat supaya kita anti rasuah. Betul, betul. Terima kasih atas konklusi tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ganapati Rao. Terima kasih kepada Puan Cynthia yang juga mewakili pengarah ataupun pengasas dan pengarah eksekutif Pusat Memerangi Kronisma dan juga Korupsi. Terima kasih juga Dr. Mohamed Mohan, Presiden Transparency International Malaysia. Terima kasih Transparency International Malaysia bersama kami pada malam ini. Terima kasih sekali lagi YB. Kita harapkan agar dengan segala usaha untuk dilakukan dalam kita mereformasi masyarakat dan juga institusi-institusi masyarakat dapat sama-sama kita jayakan. Terima kasih kepada anda yang menonton kami dalam Kompas pada malam ini. Serta pastinya di ruangan Rasuah Busters dan juga di sahabat-sahabat media yang berkongsikan rancangan Kompas pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam usaha kita untuk Malaysia tanpa rasuah. Ini gerakan yang dibawa dan juga digagaskan oleh Rasuah Busters. Terima kasih dengan itu. Assalamualaikum. Selamat malam.